Membincangkan mengenai pembudayaan norma baharu dalam perhimpunan politik. Bersama dengan saya hari ini di studio, Kapten Bersara Suhaimi bin Yahya, Setiausaha Kerja Bersatu Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Syafika. Sihat Alhamdulillah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama pula merah hari ini. Ya. Memang bersatu kita hari ini. Memang kita. Baik, bila kita bercakap mengenai topik hari ini, pembudayaan norma baharu dalam perhimpunan politik, bagaimana Kapten melihat situasi ini dalam keadaan sekarang? Ya, bagi kita yang mengendalikan parti, yang berada dalam parti, kita wajib melaksanakan apa yang termaktub dalam perlembagaan. Dalam tempoh pandemik COVID ini, kita tidak boleh gagal untuk memenuhi kehendak seperti mana tercatat dalam Jabatan Pertubuhan dan kehendak perlembagaan. Mahu ataupun tidak, dan atas nasihat Yang Amat Berhormat Presiden dan juga Perdana Menteri, parti kita wajib menempuh perhimpunan agung yang wajib dilaksanakan tiap-tiap tahun melalui norma baru, iaitu dalam cara sidang video. Perhimpunan agung tahunan bagi Parti Pribumi Bersatu Malaysia pada kali ini akan dilaksanakan sepenuhnya secara sidang video. Okey. Jadi itu pembaharuan yang dilakukan demi menjaga SOP yang telah pun ditetapkan oleh MKN. Betul. Baik, jadi sekarang ini semuanya dalam sidang video. Seperti mana saya katakan tadi, ahli politik dia tetap perlu teruskan kehidupan dengan berpolitik. Akan tapi macam sekarang kita boleh tengok Parlimen pun sedang bersidang. Bagaimana pendapat Kapten sebenarnya mengenai SOP yang telah pun digariskan oleh Majlis Keselamatan Agama? Mungkin ada penambahbaikan yang Kapten boleh berikan sedikit cadangan? Sudah tentu. Kerana kesinambungan parti perlu diteruskan. Parti adalah tunjang utama untuk membantu rakyat sehingga ke peringkat grassroots. Takkan mungkin kerana pandemik kita menghentikan aktiviti parti kita. Jadi kita perlu menyesuaikan dengan keadaan dan kehendak-kehendak semasa. Sebab itu, mahu ataupun tidak, apa cara sekalipun, asalkan dia memenuhi SOP seperti yang dituntut oleh MKN dan KKM, kita laksanakan juga. Dalam perkara ini, kalau sidang video tu boleh menyelesaikan kehendak dan mengikut peraturan parti, kita laksanakan. Dan sudah tentu kita merujuk kepada pihak-pihak yang berkuasa. Betul. Tadi Kapten ada menyatakan mengenai sambutan ulang tahun yang keempat. Mungkin boleh perjelaskan lagi mengenai pernyataan ini. Parti Pribumi Bersatu Malaysia ni ditubuhkan pada 8 September 2016. Okey. Sehingga hari ini usianya hanya baru 4 tahun 2 bulan 15 hari. Oh. Dan baru saja kita menyambut ulang tahun pada 8 September 2020 yang lepas. Jadi dalam tempoh ini, walaupun usianya agak muda, kita banyak melaksanakan perubahan mengikut fasa-fasa baru, norma-norma baru. Dan tempoh ini juga kita berjaya melaksanakan pemilihan pucuk pimpinan sehinggalah peringkat grassroots. Dan kita sudah pun melaksanakan. Jadi dalam tempoh ini, bagi kesinambungan dan juga pelaksanaan tanggungjawab kepada rakyat, kita laksanakan mengikut norma baru. Faham? Jadi kita boleh lihat ini merupakan ulang tahun yang keempat. Baru keempat. Kalau baby itu dia baru berjalan-jalan. Baru lagi. Baru lagi. Tapi kita laksanakan banyak perubahan. Dari masa ke semasa sesuai dengan kehendak dan pucuk pimpinan. Kerana parti kita ni di bawah naungan Perikatan Nasional dan kerajaan kita Perikatan Nasional. Yang kebetulan Presiden parti kita juga merupakan Perdana Menteri kita, Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Yassin. Ya, betul. Jadi bila Kapten katakan pembaharuan tu, dari sudut apa pembaharuan itu kita boleh lihat? Ya, selepas kita membentuk parti, kedudukan kepimpinan secara kita pilih, kita lantik. Tetapi bila kita dalam perlembagaan memperuntukkan perlu melaksanakan pemilihan. Jadi waktu pemilihan inilah kita benar-benar memilih siapa pemimpin di semua peringkat. Ini satu perubahan besar. Dan kita sudah berkembang pun. Daripada bilangan yang kecil baru usia tahun pertama dalam lingkungan 80,000 ahli, sekarang kita sudah berkembang ke seluruh pelosok Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak.
Jadi itu satu perkembangan baik dan kita faham bahawa bersatu ni kita meletakkan harapan tinggi kepada rakyat Malaysia, terutama bangsa kita, supaya parti ini dilihat sebagai dan melaksanakan tanggungjawab untuk kepentingan orang Melayu berlindung dan bernaung. Itu asas utama kita. Baik. Bila kita bercakap mengenai ahli politik, wakil rakyat, semestinya wakil-wakil rakyat ni akan turun padang berjumpa dengan masyarakat, khususnya di kawasan mereka masing-masing lah. Bila berjumpa tu, kalau dahulu-dahulunya memang ada gotong royong, berkunjung-kunjung, rapat semua. Tapi sekarang ini dalam pandemik COVID-19 ni, bagaimana sebenarnya kita nak memastikan bukan saja wakil rakyat, malah masyarakat juga faham bahawa kita kena patuhi SOP yang telah pun ditetapkan? Ya, kita sering juga menggunakan media kita untuk menyampaikan maklumat dan apa yang patut dilaksanakan. Dan kita akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan untuk membantu menyalurkan apa saja maklumat yang sepatut kita beri kepada rakyat. Proses itu tidak terhenti. Betul. Medium kita sekarang, kita menggunakan media dan kita boleh berinteraksi. Semua peringkat ada kumpulan, mungkin gabungan WhatsApp grup kampung, WhatsApp grup peringkat negeri, kepimpinan semua peringkat. Jadi maklumat itu tetap dapat disalurkan. Kita tidak boleh lari daripada norma baru, menggunakan media ini agar lebih aktif dan lebih berkesan. Kita terus laksana. Dari peringkat pimpinan parti pun laksanakan begitu. Macam Kapten sendiri, macam mana mengaplikasikan norma baharu ini sekarang? Okey, kita boleh terima dan kita boleh pun laksanakan. Sebab itu kita dalam Perhimpunan Agung tahunan ni, kita sesuai dah laksanakan secara sidang video. Dan kita praktis, kita laksanakan. Betul. Peringkat kita sehingga peringkat bawahan, semua peringkat kita ada rangkaian menyalurkan maklumat melalui beberapa medium media kita. Kita laksana. Baik. Macam tadi kan, Kapten ada katakan, mungkin kita akan adakan pilihan raya sebenarnya, PRU 15, dalam keadaan pasca COVID-19 ini. Kita risau juga sebenarnya, satu kerisauan daripada masyarakat ialah dalam kita takut nak penyebaran itu akan berlaku. Pandangan Kapten sendiri bagaimana? Pada pandangan peribadi saya, apa yang berlaku dalam sistem hari pilihan raya ialah pertemuan, konteks antara seorang dengan seorang. Jadi itu boleh dielakkan dengan cara kurangkan kempen bertemu. Kurangkan berkunjung dari rumah ke rumah ataupun berjumpa orang. Kita gunakan media untuk menyampaikan segala maklumat. Saya rasa pilihan raya boleh dilaksanakan. Kalau norma baru, mungkin pihak SPR boleh mengkaji sesuai dengan keadaan begitu dengan mengambil kira pendekatan-pendekatan mengelakkan sentuhan agar kita terus menjaga supaya kita dapat memutuskan rangkaian COVID-19. Boleh. Boleh. Kita kena yakin, kena bersatu untuk menentang pandemik COVID-19 ni. Baik, menyentuh sedikit mengenai ulang tahun yang keempat baru-baru ini diadakan. Apa sebenarnya di antara inti parti lagi dalam ulang tahun ini? Kita lebihkan tumpuan kepada memperkasakan parti kita, menambahkan keahlian dan mendekati rakyat. Itu tunjang utama kita. Kerana dalam tempoh ini, rakyat banyak terkesan terhadap COVID. Jadi kita pun menyesuaikan keadaan, bekerjasama dengan pihak kerajaan, melaksanakan apa yang kerajaan gariskan dan terus memberi bantuan sama ada melalui kerajaan, NGO ataupun rakan-rakan yang kita ada. Itu dalam tempoh sambutan ulang tahun kita yang keempat yang kita pertekankan. Itu bagaimana misi dan juga visi untuk meraihkan rakyat. Di antara ahli bersatu sendiri, bagaimana? Sebab kita tak boleh adakan perhimpunan, persidangan pun dalam talian. Bagaimana nak mengekalkan perpaduan dan juga kesatuan itu? Terima kasih. Kalau saya buka dalam handphone, kita ada beratus-ratus kumpulan, grup WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Itu juga mediumnya. Dan kita sering menyampaikan, tak terputus pun. Termasuklah penyampaian notis sesuatu perkara. Kita guna pakai medium ini
untuk menyampaikan. Jadi saya rasa kesinambungan tu tak putus dan kita saling berhubung dan menyampaikan apa saja maklumat dari masa ke masa menggunakan medium ni kerana kita tidak boleh berkunjung bertemu satu sama lain buat masa ni. Baik, itu bila kita bercakap penggunaan media sosial ataupun dalam talian. Selain daripada itu, bila kita berhadapan sebegini, bagaimana sebenarnya wakil rakyat ini perlu sedar bahawa mereka merupakan tatapan umum. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak mengelakkan daripada terlanggarnya SOP ini? Bagaimana sebenarnya, Kapten? Ya, kita tahu apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Jadi kita sebagai pemimpin patut lebih peka dan memahami apa boleh dilakukan, apa yang tidak. Jadi bila kita bertemu tu, kalau patut kita tak perlu bersentuh, memadai dengan cara salam yang terbaru, kita laksanakan itu. Kita perlu menjadi contoh kepada rakyat kerana sering menjadi perhatian. Saya setuju yang itu. Jadi saya nasihatkan kepada rakan-rakan peringkat pimpinan patuhi apa garis panduan yang dikeluarkan oleh MKN dan KKM demi untuk kesejahteraan rakyat kita. Baik. Kalau boleh Kapten kongsikan sedikit sebenarnya bagaimana strategi Bersatu untuk memenangi hati rakyat? Ya, sebab kita terus bersama dengan rakyat. Kita ada pemimpin di semua peringkat sampai peringkat akar umbi. Mereka ni kita akan sering pandukan, berikan maklumat apa yang patut disampaikan. Kita perlu mendekati dengan rakyat. Itu caranya antara lain kita mempromosikan parti kita, maklumkan kepada rakyat kehadiran parti kita di mata rakyat. Sebab itulah hari ini kita mengambil peluang untuk maklumkan bahawa Parti Bersatu ini terus utuh dan yang lebih istimewanya kerana kita nak maklumkan kita terus melaksanakan perintah yang terdapat dalam perlembagaan, melaksanakan Perhimpunan Agung. Kali ini dalam norma baru melalui sidang video. Itu penyampaian kita. Baik, jika kita lihat baru-baru ini persidangan APEC juga menggunakan sidang video. Jadi itu juga diaplikasikan oleh Bersatu pada kali ini menggunakan sidang video. Mungkin boleh kongsikan juga perancangan masa hadapan daripada Bersatu sendiri. Okey, bagi masa hadapan Bersatu tidak boleh sekadar berpuas hati dengan apa pencapaian yang kita capai sehingga kali ini. Bagi kita Bersatu hendaklah terus menggerakkan jentera parti di setiap peringkat parlimen, cawangan dan negeri masing-masing supaya rakyat boleh merasai kehadiran Bersatu itu sendiri. Rakyat boleh bergantung harap dan menikmati kemakmuran bersama, kebajikan serta ihsan perhatiannya kita terhadap rakyat yang dibawa oleh Kerajaan Perikatan Nasional di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Presiden Parti dan juga merupakan Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin Yassin. Baik. Sedikit harapan, Kapten, untuk mereka di luar sana, khususnya mereka yang mungkin akan bertanding mungkin dalam PRU yang ke-15 agar sentiasa menerapkan norma baharu ini walaupun dalam perhimpunan politik. Betul. Kita mengharapkan semua pucuk pimpinan agar mematuhi apa garis panduan yang keluar oleh kerajaan, menggunakan medium terbaik supaya kita dapat berhubung satu sama lain. Cara mempromosi dan melaksanakan tugas perlulah turun padang, engage dengan kepimpinan supaya dapat menyampaikan apa saja bentuk bantuan kepada rakyat dalam norma baru. Okey, baik. Jadi itu merupakan harapan, bukan saja harapan Kapten, sebenarnya harapan seluruh rakyat Malaysia agar pandemik COVID-19 ini kita dapat putuskan dan juga negara kita kembali aman seperti sedia kala. Terima kasih Kapten Bersara Suhaimi bin Yahya, Setiausaha Kerja Bersatu Malaysia kerana sudi bersama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak. Baik, sekarang ini mungkin ramai tercecah